Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Okay, ada berapa orang lagi ni tak masuk ni? 11. 12. Tak apalah, kita mulakan kelas dulu Okay, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu. Oleh Faiz. Faiz boleh baca doa? Boleh. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Dah bersedia dah nak belajar? Dah. Tadi ada kelas ke? Ada. Okay, hari ni cikgu nak awak keluarkan buku teks dengan buku pemahaman, buku tulis pemahaman buku teks dengan buku penulisan pemahaman, buku pemahaman, buku tulis lah. Okay, jadi sebelum cikgu nak ajar, kita cikgu kongsi sekejap. Kita dengar lagu dulu lah. Okay, dengar dengan teliti Nampak skrin tak? Nampak. Nampak. Kampung tergadai ada nasi Pak Kado, ayamnya menang kampung aduhai malang Pak Kado, ayamnya menang kampung tergadai ada nasi dijurahkan awak pulang ke buluran. Hai mudik menungkah surut, hilir menungkah pasang, ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa belayar kematian angin. Okay, dengar tak tadi? Dengar kan lagu tadi? Siapa tahu tu lagu apa? Tak tahu. Tak tahu. Oh, tak pernah dengar? Ada siapa yang dah pernah dengar? Semua tak pernah dengar? Okay. Lagu tadi tu berkisahkan tentang Pak Kadok. Siapa tahu Pak Kadok? Tak tahu. Tahu kan? Okay, kalau tahu Pak Kadok tu cerita dia tentang apa? Yang dia laga-laga ayam tu. Okay, dia sabung ayam. Itu nama dia adalah sabung ayam. Okay, Pak Kadok ni dia cerita zaman dahululah, zaman dongeng, tentang orang dulu dia adakan pertandingan sabung ayam, iaitu perlawanan antara ayam lah. Tengok ayam siapa yang mati dulu, dia kalah lah. Kalau ayam tu menang, dia menang lah. Okay, zaman sekarang pun masih ada juga sabung ayam tu tapi dekat pedalaman, dekat macam pedalaman Sabah Sarawak tu masih ada lah, masih mengamalkan sabung ayam tu. Tapi kalau sepatutnya sabung ayam tu adalah aktiviti yang haram sebab dia membunuh ayam dia menyabung ayam tu sampai ayam tu terbunuh lah. Okey, jadi cerita Pak Kadok ni tentang dia memalukan raja dengan
dengan dia punya macam mana? Kalau Pak Kaduk ni ada dua. Awak tahu tak Pak Kaduk dengan Pak Pandi? Pak Pandi pernah dengar? Oh, nah. Pernah dengar Pak Pandi ni dia tentang dia punya kebodohan lah. Tapi kalau Pak Kaduk ni dia menceritakan tentang dia menyertai pertandingan sabung ayam. Lepas tu dia memalukan diri dia sendiri, tetapi dalam waktu dalam makna yang tersirat dia berbogel depan raja, sebab dia nak memberi raja tu, dia nak memalukan raja tu. Sebenarnya bukan dia nak malukan diri dia, tapi dia nak memalukan raja tersebut dengan cara dia berbogel. Okey. Cerita dia best lah. Nanti kalau awak nak tahu, awak boleh tengok lah. Jadi Seloka Pak Kaduk ni dia menceritakan tentang Pak Kaduk lah. Pak Kaduk ni sanggup menyabung ayam. Lepas tu raja bagi ganjaran untuk tukar dia punya ayam, sebab ayam Pak Kaduk ni hebat. Lepas tu sampaikan semua dia menyertai pertandingan, ayam Pak Kaduk ni mesti menang. Jadi raja pun nak lah ayam dia tu. Bila raja nak, bila raja tukar dengan syarat nanti raja akan bagilah ganjaran dia. Tapi bila Pak Kaduk menang, Pak Kaduk tak dapat apa-apa pun. Jadi dia memalukan raja lah dengan cara macam tu. Dia geram, dia berbogel lah depan raja. Itu cara dia lah. Okay, jadi Seloka ni dia ramai orang cakap Pak Kaduk ni dia memalukan raja, tapi sebenarnya bukan. Dia bukan memalukan diri sendiri, tapi dia memalukan raja. Okey, jadi Seloka Pak Kaduk ni unsur sastra lah kan. Semua tahulah dia tentang cerita dongeng, masihlah tentang kesusastraan. Jadi hari ni kita nak belajar tentang kesusastraan. Okey, awak boleh buka buku teks awak, muka surat 136. 136, tema 10 Okey, cuba baca tema tu. Apa tu? Tema 10 apa? Bahasa bugar. Bahasa bugar. Cikgu share sekejap lah. Okey, nampak slide ya? Okey. Jadi hari ni kita belajar tentang tema 10, bahasa bugar sastra kekal. Okey, bugar tu apa? Maksud bugar. Ada tahu? Siapa-siapa tahu? Segar. Segar. Biasanya kita nampak dalam tumbuh-tumbuhan lah kan. Kita guna kata ganda, iaitu apa? Segar. Kalau mandi pun segar bugar. Itu memaksudkan bugar ni adalah segar, ya. Tapi kalau dalam konteks ayat ni, bahasa segar maksudnya bahasa yang baharu lah. Bahasa bugar ya. Kalau sastra kekar, kekar tu apa? Kuat. Kekal. Kuat. Kuat. Okey, kekar tu maksud dia kalau dalam konteks tumbuhan juga dia adalah mekar ya. Tapi kalau dalam ni sastra berkembang lah. Jadi bahasa segar, bahasa baru, sastra pun berkembang. Okey, faham? Faham ya? Jadi macam inilah. Ni contoh-contoh. Kalau sastra, kita masihlah berkait dengan buku-buku sastra lah, iaitu Hikayat Merong Mahawangsa. Okey, Hikayat Merong Mahawangsa ni ada filem dia. Siapa-siapa tengok tak filem dia? Tak ada? Okay, Tak ada. Tak ada Okey, tak apa. Okey, yang seterusnya Hikayat Abdullah. Lepas tu yang akhir sekali Sulalatu Salatin. Okey, ni cikgu adalah buku dia, Sulalatu Salatin ni. Okey, kalau Hikayat Merong Mahawangsa ni dia menceritakan tentang sejarah-sejarah ataupun pahlawan-pahlawan yang berada di Kedah. Kalau Hikayat Abdullah ni dia hikayat moden lah, hikayat yang baru. Dia menceritakan tentang cara-cara zaman dahulu, cara-cara orang makan, tata tertib, ataupun adab-adab manusia, politik, semualah. Hikayat Abdullah ni dia baru kan, jadi bila baru dia adalah menceritakan tentang politik.
Kalau Sulalatus Salatin ni dia menceritakan tentang asal usul keturunan raja, daripada mana raja tu berada, asal usul dia daripada mana, macam itulah. Cerita Hang Tuah pun ada juga dalam Sulalatus Salatin. Hikayat Hang Tuah pun tahu kan Hang Tuah tu apa? Tahu. Pahlawan dekat mana? Tahu. Melaka. Melaka ya. Sebab Ada cerita tentang yang hikayat Hang Tuah tu yang terkenal ialah dia meminang puteri Gunung Ledang kan, yang ada beberapa syarat tu. Itulah kisah dia. Okey, jadi sastra ni dia merupakan ciptaan atau karya seni yang disampaikan melalui bahasa. Okey, sastra ni dia ada bagi kepada dua lah, satu sastra lisan, satu sastra tulisan. Kalau sastra lisan dia sesuatu yang diucapkan. Okey, zaman dahulu sastra lisan ni diucapkan oleh penglipu lara. Okey, penglipu lara tu macam tukang cerita lah. Di zaman dulu orang kampung akan datanglah rumah penglipu lara ni. Okey, buat satu bulatan. Jadi penglipu lara ni kat tengah-tengah. Jadi penglipu lara ni menceritakan lah cerita-cerita dongeng, macam cerita Pak Kadok, cerita-cerita haiwan, contohnya macam Arnab dan Kura-kura. Apa lagi tentang cerita Pak Pandey, macam itulah, pantun. Semua melalui lisan ya. Jadi dia bercerita melalui lisan. Okey, contoh dia macam itulah tadi yang cikgu bagi ni. Okey, puisi pun diucapkan dengan dikatakan sebagai sastra lisan lah. Okey, seterusnya sastra tulisan. Sastra tulisan ni sastra yang ditulis pada kertas, batu, kulit kayu, kitab atau buku. Kalau hikayat tu kita panggil dia sebagai kitab lah, sebab dia, awak pernah tengok tak hikayat, buku hikayat macam mana? Tak pernah tengok? Dekat library pernah tengok tak? tebal je. Dia tebal tebal, memang dalam tu ayat dia pun memang ayat macam prosa dalam buku awak tu. Dia ayat lama lah, ayat klasik, ayat apa macam awak punya buku prosa tradisional tu, macam tu lah. Okey, penulis ada orang nak masuk. Okey, kalau penulis untuk sastra tulisan pula dia panggil pendeta. Okey, zaman dulu tak ramai yang pandai tulis. Kalau pandai membaca pun tak ramai juga. Pandai tulis pun lagilah. Jadi kalau biasanya golongan pendeta ni lah, dia akan menulis segala tentang asal usul raja. Dia biasanya pendeta ni ada dekat dalam istana lah. Dia akan tulis siapa yang berkaitan dengan asal usul, peraturan-peraturan dalam istana, macam tu lah. Okay, contohnya hikayat Merung Mahawangsa, hikayat Abdul Munshi, hikayat Hang Tuah, Sulalatus Salatin, macam tu ya. Okey, jadi dah selesai tentang sastra. Ada apa-apa soalan tak tentang sastra? Ada apa-apa nak tanya? Saya. Cikgu, kalau Nujum Pak Belalang tu dia kisah macam mana? Nujum Pak Belalang tu dia lebih kepada lisan lah. Tapi dalam tulisan pun ada juga, ada dalam hikayat pun ada juga menceritakan pasal Nujum Pak Belalang. Biasanya tapi Nujum Pak Belalang tu kita bila dah tukar kepada zaman moden, taklah moden sangat, dia menjadikan cerita Piramli kan. Dalam cerita Piramli itulah dia ada kebanyakan cerita-cerita Piramli juga berkisahkan tentang sastra. Itu dah jenis sastra moden lah. Kita dah adaptasi kepada filem macam tu ya. Faham? Jelas? Jelas. Jadi kalau awak nak baca buku-buku sastra banyak dekat kedai buku ada. Bacalah tentang sejarah. Seronok, cuma ayat dia tu lah agak sukar sikit untuk awak faham. Okey, jadi berbalik kepada buku teks kita. Okey, jadi kita nak baca pantun. Pantun ni tergolong dalam sastra lisan ke tulisan? Lisan. Asalnya dia kepada lisan, sebab pantun ni orang bercakap.
Okey, pantun ni juga sebagai macam adat jugalah kita boleh cakap. Kalau adat perkahwinan dekat Johor, kebiasaannya dekat Johor lah, akan ada membalas pantun ataupun kita cakap tol ada satu untuk macam pengantin lelaki nak masuk rumah pengantin perempuan tu kena ada pantun dulu, berbalas pantun dulu. Kalau tak lepas susah lah, banyak lah. Bukanlah tak boleh masuk, dah kahwin kan boleh je masuk, cuma dia punya adat macam tu lah. Pernah tengok tak adat macam tu perkahwinan? Kat Kampung Boy. Kampung Boy ada? Ada. Hmm. Ada. Okay, macam tu lah dia tentang adat perkahwinan Johor kebiasaannya. Okey, jadi boleh tengok dekat dalam buku awak tu, dalam karya untuk semua, dalam persembahan bersempena dengan Minggu Bahasa di sekolah, Safarul dan Alia berbalas pantun tentang sastra untuk masyarakat. Okey, jadi cikgu akan memperdengarkan awak dahulu pantun. Jadi awak dengar dengan teliti lah. Ini cikgu dah tulis apa yang akan baca nanti. Kita dengar je dulu. Dengar tak? Pantun yang disampaikan oleh Safarul dan Alia. Tak. Dalam pantun Tak dengar? Tak. Tak Kalau macam ni dengar tak? Tak ada. Okey, tak apalah. Kita terus je kepada yang ni. Okey, ni yang cikgu kalau awak nak boleh imbas nanti habis sekolah pun awak boleh imbas dekat buku teks awak tu. Yang bila awak imbas tu adalah tentang ni pantun-pantun ni. Okey, pantun yang pertama. Mudik ke muara untuk bertemu, juadah dihidang berlaukkan kerang. Kalau sastera menambahkan ilmu, mengapa tidak dipedulikan orang? Okey, ni cikgu typo Okey, dekat dalam buku awak tu nampak tak? Warna kotak warna kuning tu pantun 1. Jadi inilah pantun 1. Okey, bila dah pantun 1 tu, kita balas dengan pantun 2. Pantun 2 ada dalam buku teks awak tu yang pertama tu. Okey, siapa nak baca pantun dagangan luwak tu? Siapa nak baca? Wana nak baca? Angkat tangan. Boleh ke? Boleh baca. Dagangan luwak bawa ke seberang. Mereka berbual tidak bertahan. Sastera tidak dipedulikan orang. Media sosial tidak jadi pilihan. Okey. Seterusnya kita balas pula pantun tu. Pantun yang kedua dekat dalam slide ni, hutan belantara tu. Siapa nak baca? Nusha nak baca? Okey, baca. Hutan belantara tu dekat slide. Boleh cikgu. Hutan belantara jangan diredah ketika cuaca tidak menentu. Karya sastera banyak faedah, minat membaca karya bermutu. Okey, bagus. Bila dah baca pantun 2, balas balik pantun 3. Ada kat dalam buku teks tu, kotak warna kuning tu ya. Ulfa baca puisi lama. Cikgu. Okey, baca Ulfa. Puisi lama tidak terlapuk, serombak adat, susunan terikat. Gemar membaca dapat dipupuk, suburkan minat dalam masyarakat. Okey, bagus. Okey, balas nasihin dalam slide tu, tegak buaya. Tegak buaya badannya sintal, terlanggar kapal luka kakinya. Kalau hanya menjadi bantal, buku yang tebal apa gunanya? Okey, bagus. Okey, balas pula memakai capal. Hamizah, boleh? Boleh cikgu.
Memakai capal 3 turuna, singgah sebentar hujung tepian. Buku yang tebal masih berguna, lelap sebentar sambung bacaan. Okey, bagus. Balas pula pantun 4 yang kat dalam slide tu. Faris. Tengok. Duduk berkawan di pohon sena, dengar cerita sebuah hikayat. Jikalau tuan bijak sana, bagaimana sastra mendidik rakyat. Tengok. Okey, bagus. Okey, yang terakhir. Aino dalam buku teks tu, hamba. Boleh. Hamba bermadah dalam hikayat, elok berperi hati terpesona. Sastra nan indah mendidik rakyat, nilai Okey, bagus. Okey, awak baca ni, awak faham tak maksud dia apa ni? Kita lihat pantun yang pertama dekat dalam slide ni. Macam biasalah, kalau yang warna tulisan yang warna hitam ni, cikgu dah colour warna hitam ni adalah pembayang. Kalau maksud dia berada pada 3 dengan 4 ni. Okey, kalau sastra menambahkan ilmu, mengapa tidak dipedulikan orang? Apa maksud dia? Siapa faham? Maksudnya kalau sastra tu dia adalah ilmu, dia menambahkan ilmu, tapi kenapa orang tak pandang sastra tu sebagai ilmu? Orang Okey, pandang bagus. benda lain. Bagus. Jadi betul lah kata tu. Maksudnya sedangkan kita ni bercakap tentang sastra ni banyak ilmu lah, sastra ni banyak terkandung asal usul raja lah, tapi kenapa orang tak pedulikan tentang kewujudan sastra? Seolah-olah sastra ni memang tak pernah wujud, ataupun sastra ni dianggap sudah lapuk. Okey, jadi yang seterusnya dalam buku tu, pantun 2, dagangan luar bawah tu. Okey, pembayang dia punya maksud, sastra tidak dipedulikan orang, media sosial jadi pilihan. Okey, apa maksud dia tu? Siapa faham? Faiz? Okey, Noris, apa maksud dia? Maksudnya macam zaman sekarang orang lebih memilih kepada media sosial, tidak lebih kepada sastra, kerana sastra ni kan dia karya lama, jadi orang macam tak pandang. Okey, betul. Jadi macam kita lah, kita lebih gemar melihat ataupun mengetahui cerita tentang Hang Tuah. Tapi sebaliknya, Hang Tuah tu asalnya memang dia dah ada hikayat, tapi kita tak pernah tahu pun ada hikayat Hang Tuah. Kita cuma tahu cerita Hang Tuah. Macam itulah, kita lebih petikan media sosial yang cerita-cerita tentang hikayat Hang Tuah. Sebagai contoh lah, macam dekat Twitter. Kat Twitter dia adalah banyak berbenang cerita tentang sastra. Okey, dan lepas tu orang lebih tertarik untuk baca berbenang tersebut dekat Twitter berbanding membaca buku dia. Sebab apa? Salah satunya sebab bahasa yang, kalau dekat hikayat tu bahasa dia sukar lah untuk kita fahami. Okey, macam tu lah Okey, seterusnya puisi pantun yang ketiga dalam buku teks. Pantun 2 dalam slide. Okey, itu karya sastra banyak faedah, minat membaca karya bermutu. Okey, maksud dia kita memang akui lah dalam karya sastra ni banyak sangat faedah dia, banyak sangat peraturan ataupun perkara-perkara yang kita perlu tahulah pada zaman dahulu. Sekiranya kita menanamkan sifat minat membaca dalam diri kita, kita juga dapat membacalah karya-karya yang bermutu, ataupun sekaligus kita dapat menghasilkan karya-karya bermutu. Okey, karya bermutu ni bukanlah macam cerita ataupun hikayat yang kita perlu buat ataupun cerpen, tapi kalau awak buat pantun, syair, puisi, semua tu dah dikira sebagai karya bermutu bila awak banyak baca tentang buku-buku puisi. Jadi awak bolehlah hasilkan pantun-pantun yang bermutu. Faham kat situ?
Faham. Faham ya? Okey, yang seterusnya. Pantun 3, puisi lama tidakkan lapuk. Okey, terombak adat susunan terikat. Gemar membaca dapat dipupuk suburkan minat dalam masyarakat. Macam biasalah, macam tadi cikgu cakap juga, bila gemar membaca dapat dipupuk dalam diri kita, minat dalam masyarakat terhadap sastra tu akan meningkat. Okey, jelas Okay, seterusnya pantun 4 dalam buku tu. Buku yang tebal masih berguna, lelap sebentar, sambung bacaan. Okey, maksud dia, seperti merujuk kepada hikayat lah ataupun karya-karya sastra. Kebiasaannya novel-novel, karya sastra hikayat, semuanya tebal-tebal kan, dia punya muka surat. Jadi bila kita baca buku sastra ni, tak semestinya kita kena habiskan habiskan waktu tu juga. Contohlah kalau macam novel, biasanya kita bolehlah habis baca novel dalam 3 atau 2 hari. Novel yang berunsur percintaan ataupun bukan fakta lah kan, bukan fiksyen. Jadi benda tu, novel macam tu mudah untuk kita habiskan sebab bahasa yang digunakan bahasa kita, bahasa yang kita fahami. Tapi kalau untuk hikayat, karya sastra ni, prosa-prosa ni sukar untuk kita habiskan dalam masa 3 hari atau 4 hari. Mungkin memakan masa seminggu atau berminggu lah. Sebab ayat kita nak baca hikayat tu, yang penting adalah kita nak mendalami maksud dalam hikayat tu. Faham? Okay. Jadi maksud dia macam ni lah, buku yang tebal masih guna, lelap sebentar, sambung bacaan. Okay, biasanya kita letak buku sebelah bantal lah. Jadi bila kita tak tidur, kita bacalah 2-3 muka surat ataupun 1 bab. Malam esok kita baca lagi 1 bab, macam tu ya. Okey, seterusnya dalam slide yang keempat tu, dalam slide jikalau Tuan bijak laksana, bagaimana sastra mendidik rakyat? Dia tanya kita pula, jika kita ni bijak, kita mempunyai kefahaman, bagaimana sastra ni dia mendidik rakyat? Bagaimana sastra dapat mendidik rakyat? Melalui apa? Melalui pendidikan, melalui umpama dengan tu lah. Okay. Jadi yang akhir sekali, hamba bermadah dalam buku teks hamba bermadah dalam hikayat, elok berperi, hati terpesona, sastra nan indah mendidik rakyat, nilai murni tersisip makna. Maksudnya sastra ni memang mengandungi makna-makna yang estetik ya. Estetik tu apa? Dalam dia estetik tu indah, keindahan kita akuilah dalam hikayat, kalau awak baca dia menggunakan bahasa yang dalam, bahasa yang indah, bahasa yang tersirat, sehingga kita sukarlah untuk baca sebab terlampau banyak bermadah. Okey, tapi dalam waktu yang sama sastra tu mengandungi nilai dan pengajaran yang kita boleh ambil lah. Banyak sangat kita boleh ambil dalam sesuatu karya sastra tu ya. Okey, sekejap boleh tak? Ada orang datang pula. boleh ke? Ya. Oh. Kenapa dah? Okey. Pukul berapa nak main? Dah. Kalau mau dah main. Ni je. Ayo, masuk je dalam. Nanti tutup pintu balik yang tu je. Okey, maaflah ada gangguan sikit. Okey, awak dah faham dah tentang pantun-pantun yang kita dah belajar dalam buku teks. Makna sesirat pun awak dah boleh faham. Okey, jadi ada apa-apa nak tanya tentang sastra ni? Ada apa-apa soalan?
Tak ada. Tak ada Okey. Jadi sebabkan tak boleh dengar, dekat dalam buku surat awak, buku surat 137 tu ada ni lah, ada imbas kan. Imbas tu dia mengandungi soalan lah. Jadi soalan-soalan dia cikgu dah tulis kat sini. Okey, nampak ada 6 soalan. Jadi awak boleh tulislah dalam buku awak. Lepas tu kita akan jawab. Tak pun kita jawab bersama-sama lah. Okey. Soalan pertama ni. Anda membaca karya sastra pada masa lapang. Adakah baca karya sastra pada masa lapang? Tak kisahlah, karya pantun ke? Ada? Kadang-kadang tapi ada jugalah kan. Kalau awak baca pantun, puisi pun dikira sebagai karya Okey, jadi nanti awak jawablah. Ya, ada. Lepas tu boleh nyatakanlah karya apa. Okey. Yang kedua, apakah peranan sastra dalam masyarakat? Okey, yang ni cikgu nak awak komen dekat dalam ruangan chat tu. Maksud, apakah peranan sastra dalam masyarakat? Bagi satu je, seorang. Yang lain pun boleh juga bagi. Apakah peranan sastra dalam masyarakat? Peranan tu lebih kepada apa fungsi lah. Apa fungsi sastra ni dalam masyarakat kita. Tak kisahlah konteks pendidikan ke, konteks awam ke. Bagi satu je lah. Kat komen ni nanti awak boleh komen dekat chat ni. Apa fungsi dia? Sebagai apa? Nasihin jawab. Membuka minda masyarakat dalam memahami tamadun dan peradaban bangsa melalui pembacaan. Okey, betul. Bila kita salah satu fungsi sastra ni dalam masyarakat ialah memberi dalam karya sastra tu dah memang ada banyak sangat tentang cerita tentang zaman-zaman dahulu, zaman Kesultanan Melayu Melaka, contohnya dalam hikayat Hang Tuah. Lepas tu asal usul raja, contohnya hikayat hikayat Sulalatus Salatin, macam tu ya. Jadi melalui pembacaan karya-karya sastra tu dapat membukalah minda macam kita pun boleh tahu, oh zaman dulu macam ni rupanya cara pemerintahan beraja, macam ni rupanya raja Susuk Galuh raja macam mana, macam tu kita boleh faham. Okey, selain tu ada lagi? Ada yang nak jawab lagi? Sebagai apa? Tak ada? Okey, kita boleh tengoklah. Okey, ni sebagai medium hiburan. Contohnya peranan sastra dalam hiburan boleh diadaptasi daripada hikayat jadikan filem. Contohnya hikayat Merong Mahawangsa tu ada filem dia tentang tentang itulah hikayat Merong Mahawangsa. Ataupun cerita Hang Tuah diadaptasi daripada hikayat Hang Tuah. Banyak Okey, siapa pernah tengok cerita tentang cikgu lupa pula tajuk dia. Tak apalah, lupakanlah, cikgu lupa. Okey, tentang yang Diana Daniel berlakon tu, yang ada KRU punya filem, yang ada Pak Kadok, yang ada Nenek Kebayan. Pernah tengok tak? Magica, cikgu. Magica. Pernah tengok? Oh, pernah. Dia adaptasi daripada berbagai-bagai karya lah. Dia bukannya berpandukan hanya satu je karya, tapi tu lebih kepada dongeng lah. Dalam cerita kan ada Hang Tuah, ada
badang, Sorry. tahu? Ada apa, nenek kebayan kan, orang minyak, semua tu wujudlah ada dalam sastra. Jadi bila dia buat sebagai medium hiburan, masyarakat lebih sukalah. Macam tu Lepas tu alat pendidikan. Macam awak lah ada Komsas. Itu peranan sastra lah dalam masyarakat, mendidik masyarakat dalam melalui pendidikan. Okey, seterusnya memberi kepuasan keindahan berkarya. Maksudnya mendoronglah masyarakat untuk membuat menghasilkan pantun, puisi, macam tu keindahan berkarya. Seperti yang awak tahu, kita puisi ni menggunakan bahasa-bahasa estetik lah. Estetik tu adalah keindahan Okey. Selain itu, sebagai bukti zaman awal Kesultanan Melayu adalah dalam hikayat-hikayat. Okey. Yang terakhir, wadah mengkritik. Okey. Siapa tahu tentang wadah mengkritik ni pasal apa? Tentang isu politik penjajah. Penjajah. Okey, bagus. Lagi? Okey, macam ni orang zaman dulu dia nak kritik orang, dia nak ataupun nak bash orang, dia tak ada media sosial. Macam zaman sekarang kan, netizen kan cepat je nak kritik kan, itu melalui media sosial lah. Tapi zaman dahulu dah tak ada. Jadi mereka menggunakan wadah pantun, wadah sastra lah, pantun untuk mengkritik seseorang. Contohnya macam tadi, seloka. Mereka menghasilkan seloka Pak Kadok untuk mengkritik raja. Faham? Jelas Okey, yang seterusnya, bagaimanakah cara untuk memupuk minat murid terhadap sastra? Okey, bagi komen satu. Bagaimanakah cara untuk memupuk minat murid terhadap sastra? Bagi komen lah. Macam mana cara nak minat murid tu, awak lah pelajar. Macam mana sastra ni, untuk apa yang awak rasa diri awak nak untuk sastra ni ada dalam minat awak, ada dalam diri awak. Okay, boleh letak komen Bising lah kau ni. Tak sapu dia. Dia sembuh ke apa? Untuk apa? Dia kerja sini. Dah. Okay, ada sesiapa nak bagi komen? Bagaimana cara dia? Tak ada. Aino cakap menonton cerita-cerita yang berkaitan dengan sastra. Okey, bagus. Jadi cerita yang berkaitan macam dengan sastra, macam cikgu cakap tadi lah. Perbanyakkan lagi yang Norris pula membuat filem atau lakonan yang diadaptasi bertemakan sastra supaya lebih mudah untuk difahami dan dapat menarik minat. Betul lah tu. Bila buat macam tu, awak lebih sukalah berbanding membaca kan. Okey. Untuk yang ni cikgu fokuskan dekat sekolah lah, sebab murid ni tempat dia lebih dekat kepada sekolah. Okey, yang pertama, pusat sumber sekolah perlu memperbanyakkan karya agung dan buku sastra yang menarik. Okey, karya agung ni macam hikayat semua tu lah, dan buku sastra yang menarik. Tak adalah kalau dalam pusat sumber tu buku yang sama je. Jadi awak pun tak semangat lah. Jadi bila ada je buku yang banyak buku tentang karya agung dan sastra, buku sastra yang menarik, banyak sangat buku sastra yang menarik, awak rasa nak baca lah. Macam tu Okay, seterusnya pertandingan mengulas novel karya sastrawan. Ada pertandingan. Yang seterusnya terdapat info-info karya sastrawan bersama tokohnya di dalam kelas. Maksudnya info-info karya sastrawan adalah dalam kelas tu. Okay, mengadakan kursus penulisan karya sastra, kursus untuk menulis karya sastra, kursus menulis cerpen, kursus menulis puisi. Okay, seterusnya membimbing pelajar menyertai pertandingan sastra dalam akhbar. Okey, membimbing pelajar, sekolah awak ada tak tentang pertandingan
dalam akhbar yang cikgu-cikgu salurkan? Tak pernah tahu. Tak pernah lagi Okey, asalnya adalah kalau macam cikgu dulu, cikgu masa sekolah ada sertai lah, macam kalau dekat akhbar tu awak akan dapat lihat satu part ni dia tentang pertandingan-pertandingan yang melalui DBP, Dewan Bahasa Pustaka. Biasanya dari situlah. Jadi ada satu tu cikgu pernah hantar sajak, tak silap cikgu hantar sajak yang bebas lah, berbentuk bebas dekat DVP tapi itulah sampai sekarang tak ada maklumat lagi. Biasanya cara kita nak tahu kita punya karya tu diterbitkan oleh macam ni, kita dah hantar kita punya karya tu dekat DBP, nanti DBP akan masukkanlah, terbitkan dalam akhbar, sama ada berita harian ke, pelbagai akhbar lah. Jadi dari situ bila minggu depan tu awak akan tengok akhbar tu dalam segmen yang sama, muka surat yang tentang pertandingan tu nanti ada awak punya sajak. Biasa macam tu lah. Pernah tengok tak? Pernah jadi kat situ lah biasanya ada dan sertai orang-orang yang menyertai nama hantar dekat DVP dan DVP terbitkan dekat akhbar. Nanti muncullah awak punya karya dekat akhbar tu. Okey, tapi bukan muncul saja, dia akan bagi duit dalam 100 ke 50 ke macam tu Okey, yang seterusnya tentang, kita teruslah kepada soalan mengapakah dikatakan bahawa sastra memainkan peranan penting dalam masyarakat? Kenapa sastra ni penting dalam masyarakat? Sebagai fungsi pengajaran. Fungsi pengajaran tu macam ni lah, cara penting sebab dia fungsi pengajaran sepertinya awak belajar tentang Komsas. Jadi fungsi dia dari situlah kita dapat lihat. Ataupun alat penghubungan atau komunikasi, macam cikgu cakap tadi zaman dulu, membuat komunikasi melalui wadah kritikan kan, melalui pantun. Itulah orang dulu nak mengatakan sesuatu yang indah pun melalui lagu. Faham ya? Seterusnya mengandungi unsur sejarah, asal-usul raja-raja, sumber rujukan. Sumber rujukan ni penting lah untuk untuk sistem beraja masih menggunakan atau masih berasaskan, berpandukan tentang hikayat-hikayat lama. Macam mana hikayat-hikayat lama ni dia menceritakan tentang cara-cara sultan-sultan ataupun raja-raja ni memerintah sesebuah negara. Jadi menjadi sumber rujukanlah kepada sistem beraja pada masa kini. Faham? Jelas? Faham. Jelas Okey. Yang seterusnya, bandingkan nilai sastra yang terdapat dalam muzik dan filem. Apa yang awak faham dengan soalan ni? Okay, Yasmin, apa yang awak faham dalam soalan ni? Maksudnya nilai dalam muzik dengan nilai dalam filem dia ada yang lain. Ada yang lain. Ada perbezaan. Okey, maksudnya macam ni nilai sastra ni bukan ada kat dalam benda maujud, iaitu karya buku macam tu dia ada juga dalam muzik, filem. Okey, saya cakap lah, untuk kita zaman dulu meluahkan perasaan dia melalui muzik, lagu macam tu jadi nilai sastra yang terdapat dalam muzik dan filem, contohnya muzik, nilai sastra melalui lirik lah, cara-cara dia menunjukkan dia punya kasih sayang tu, apa nilai-nilai dalam sastra tu melalui lirik, baik-baik lirik tu lah. Penggunaan alat muzik menjurus kepada sastra. Ada juga penggunaan alat muzik ni menjurus kepada penggunaan sastra. Alat-alat muzik yang tradisional tu jadi adalah berkaitan dengan unsur sastra. Kalau filem pula, nilai sastra melalui lakonan watak.
Okey, nilai sastra tu kita nilai dia melalui lakonan seseorang, watak dalam sesuatu filem tu lah. Contoh macam ni lah cerita filem Magica macam tu dia ada lakonan dia, daripada lakonan tu adalah nilai-nilai sastra dia. Okey, melalui lakonan tu dia memberi impak lah, lebih memberi impak dalam penghayatan dia. Faham? Okey. Yang seterusnya okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir kita tengoklah. Okey, bincangkan langkah-langkah untuk menggalakkan masyarakat membaca karya sastra. Okey, macam mana kita nak galakkan masyarakat ni? Tadi kita tengok dalam konteks pelajar lah. Tapi yang ni kita tengok konteks secara menyeluruh, iaitu secara masyarakat. Okey, apa dia langkah-langkah dia? Yang pertama ni, ibu bapa mendorong minat anak-anak. Ibu bapa mendorong minat anak-anak maksudnya peranan ibu bapa lah. Macam mana peranan ibu bapa ni nak mendorong minat anak-anak melalui langkah sering menceritakan kisah-kisah sastra, menubuhkan perpustakaan mini di rumah. Okey, ada tak dekat rumah awak yang ibu bapa membuat macam ni? Ada? Tak ada? Ada kan? Ada. Kecil-kecil lu ada tak? Mestilah ada kan. Dulu kecil-kecil suka pergi, ibu bapa akan bawa kita pergi kedai buku. Lepas tu pilihlah buku cerita apa. Pustakaan pun ada. Bukanlah nak buat macam bina pustakaan yang macam dekat sekolah tu, asalkan ada macam rak-rak buku. Dalam dekat rak-rak tu adalah buku-buku yang pelbagai macam tu Okey, seterusnya kerajaan. Okey, DBP lebih giat menerbitkan karya-karya sastra yang baharu. Contohnya DBP ni dia lebih giat lah, tak adalah hanya menerbitkan karya-karya sastra yang lama macam tu jadi DBP kena terbitkan karya-karya sastra oleh orang-orang sastra yang baharulah. Contohnya yang lebih dekat dengan hati masyarakat mengikut konteks zaman kini. Okey, seterusnya membina laman web bahan bacaan sastra secara percuma. Okey, sebenarnya dah ada dah laman web bahan percuma ni. Ada pernah awak ada pernah laman tak? Pernah pergi laman sasawang bahan bacaan tu? Apa je? Pergi ke laman web, dia contohnya e-book. E-book adalah buku-buku percuma. Dalam tu adalah buku-buku karya sastra. Ada yang kena bayar, ada buku yang kena bayar, ada yang kita kena langgan lah, ataupun ada buku-buku yang percuma. Okey. Seterusnya yang terakhir, pihak media massa pula. Pihak media massa macam mana? Pihak media massa ni dia nak menggalakkan langkah-langkah masyarakat membaca karya sastra ni melalui inilah. Media massa boleh mempromosikan karya sastra kepada masyarakat melalui radio, media sosial, televisyen dan surat khabar. Okey, contohnya macam mana? Macam mana media massa tu nak mempromosikan? Dikeluarkan dekat TV. Contohnya rancangan tentang sastra. Bagus. Jadi macam tu lah. Ataupun dia macam okey, media massa. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu, media massa ni apa beza dia dengan media sosial? Media massa macam TV. Media sosial macam laman web, WhatsApp, Okay. IT. Betul lah tu. Okey, bagus. Macam tu media massa ni dia lebih menyeluruh. Dalam media massa ni ada radio, iaitu media sosial, televisyen macam tu Kalau media sosial hanyalah aplikasi-aplikasi yang tentang macam Instagram, TikTok semua tu Twitter macam tu. Jadi pihak media massa ni dia war-warkan lah. Contoh, ada buku baru dalam karya sastra ni. Jadi melalui televisyen, iklan-iklan tu pamerkanlah tentang buku baru yang akan diterbitkan macam tu. Media sosial pula, contohnya media sosial ni media massa ni kena carilah
orang-orang yang berkarya, jadi dia ambil orang tu untuk terbitkan dia punya karya. Macam tu, faham? Faham jelas okey. Jadi itu sajalah untuk pengajaran kali ni. Patutnya kena dengar sebab kemahiran mendengar kan. Tapi tak apalah. Nanti awak boleh dengar sendiri awak scan je, so awak boleh dengar lah. Okey, nanti awak salin je. Nanti awak salin tentang soalan tu saja dalam buku awak, buku pemahaman. Salin soalan berserta jawapan lah. Okey. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya tak? Ni buku yang Salatu Salatin tu lah. Nak beli pun ada juga kat kedai buku. Best buku ni, cuma ayat dia ni masih walaupun dia dah diadaptasi kepada edisi pelajar, tapi ayat dia masih klasik juga. Tapi tak 100% lah dia dah ditukar. Itulah seronok kalau baca sastra ni, cuma ayat dia tu. Tapi tak apalah, awak boleh buka PRPM. Tahu tak PRPM tu apa? Tahu PRPM apa? Macam di BPP juga. Tak tahu? juga dia tukar bahasa. Dia mencari makna lah. Contoh macam ni Sekejap. Contoh dia. Saya nak tanya apa tu? Kalau bahasa yang kita jumpa tu pakai kat karangan boleh ke? Bahasa yang kita jumpa nak buat karangan maksudnya? Nak guna kat karangan. Bahasa klasik tu? Kalau contoh ada lah. Boleh, tapi janganlah semua pula nanti tak faham pula pembaca tu kan. Boleh. Itu boleh dikategori sebagai kosakata tinggi lah, sebab awak boleh menulis bahasa-bahasa klasik zaman dahulu. Okay. Okay, ni kamus DBP. Siapa yang tak tahu, awak boleh buka laman web ni, PRPM ni. Jadi bila awak nak tahu maksud dia, contoh kita nak tahu maksud apa fiction jadi awak tekan je cari. Ni macam kamus Dewan online lah. Jadi dia ada maksud dia, karya sastra. Okay, awak type je. Kalau awak baca buku karya tu kan, tak faham maksud dia, boleh cari kat sini je, PRPM. Okay, jelas? Jelas. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada? Okay. Sebelum tu kita isi inilah link kehadiran dulu. Okay, boleh isi Karya sastra ni dia luas bukan tertakluk kepada fikiran kolot ke apa ke, tak. Seronok sebenarnya nak baca karya sastra ni. Dan lagi kalau awak baca buku-buku puisi kan, cikgu ni banyak lah. Ni tentang ni pesara cikgu lah, kumpulan puisi. Dalam ni banyak sangat puisi-puisi. Puisi-puisi ni memang dia menggunakan bahasa-bahasa estetika lah, bahasa-bahasa yang indah. Tapi kalau puisi-puisi moden dah memang dia menceritakan tentang pengalaman kita, cerita je, ayat-ayat dia mudah untuk difahami. Okay, macam tu je lah. Okay, itu sajalah untuk hari ni. Kita jumpa lepas cuti lah. Okay, jaga diri, jaga SOP. Kalau tak ada kepentingan, tak payah keluar. Jangan sibuk-sibuk nak ikut mak ayah awak beli bahan dapur ke apa. Tak payah Okay, jaga diri semua. Okay, itu sajalah. Terima kasih semua. Sama-sama. Sama. Terima kasih. Sama.
Okey cikgu. Sama-sama. Cikgu. Ya. Ajmal dengan Khairia tak dapat join. Ajmal dengan Khairia tak dapat join sebab yang koordinasi. Itulah, cikgu tahu juga tu. Ada Terima suruh kasih. pesan. Okey. Okey cikgu. Sama. Pablo jago ni siapa ni? Pablo jago ni. Tak nak keluar, tidur ke? Okey, cikgu tutup